Terima kasih Hati. Baik, bila bercakap soal pendidikan, banyak orang bercakap tentang soal berkesan tak berkesan. Saya rasa baru, saya ingat parent pun tengah seronok ni sebab ada yang baru PSR keluar kan, ada dapat 5A, 4A, tapi itu semua anugerah SWT. Jadi secara umumnya kita kata, kalau nak kata berkesan ni, saya boleh bagi kepada dua lah. Kalau dari sudut akademik dia, kita boleh katakan, bolehlah kita katakan maknanya pelajar-pelajar kita ni mencapai ke tahap cemerlangan. Itu dapat yang bagus-bagus kan, dapat 5A, 11A, 11A+, straight, macam-macam. Jadi itu satu. Tapi kalau kita tengok dari isu pelaksanaan, penghayatan akhlak ni, saya rasa kita kena semak balik. Sebab kita dapati isu-isu, kalau kita baca di akhbar-akhbar popular di Harian Metro ke, di surat khabar biasa, tabloid ni banyak ni, ataupun kadang di web Facebook atau internet, kita dapati isu-isu remaja yang di sekolah ni, saya rasa mungkin nak kata kritikal tak kritikal, tapi sensitif sikit lah. Sebab kualiti penghayatan akhlak tu masih lagi di tahap yang tidak memuaskan. Sebab kalau tengok prestasi kes-kes buang bayi yang berlaku di kalangan remaja, kes-kes katakan jenayah remaja, dia meningkat dari sudut, maksudnya meningkat dari sudut sebab jumlah ataupun berbagai bentuk, itu boleh kita lihat. Sebab maknanya ia masih lagi konsisten, tidak menurun dengan signifikan. Jadi kalau tengok dari sudut kualiti ilmu itu ada peningkatan, tapi dari sudut penghayatan tu kita boleh tengok lagi untuk diperbaiki. Bagaimanakah untuk menaikkan kualiti akhlak ni supaya remaja kita ni boleh menghayati Islam yang sebenarnya. Sebab mereka belajar Islam ni, dia bermula pada darjah 1 kan? Itu pun darjah 1 tu kira dah lambat tu, sebenarnya kalau ada prasekolah. Prasekolah dah prasekolah tu dah 2 tahun dah. Sampai darjah 5, tapi masih ada juga pelajar-pelajar ni yang kita kata tak dapat lagi baca Quran, tak dapat lagi menguasai Fardhu Ain, tak dapat lagi menguasai benda-benda asal Islam. Yang ini saya rasa kalau ekosistem dia dah belajar dah, tetapi kenapa berlaku? Itu perkara ditambah, itu soal ilmu. Yang kedua soal penghayatan. Kalau kita kajian-kajian tentang, contoh paling mudah umat Islam ni, solat. Solat ni mesti tak boleh tinggal. Macam mana pun perkara pun, solat ni benda yang perlu buat. Tapi kalau tengok kajian-kajian dibuat oleh banyak pendidik, semua UKM, Misi Melaya sebagainya, kita dapati tak ramai lagi pelajar yang tidak konsisten tentang solat. Boleh katakan hanya 20% saja, 20% saja yang konsisten solat. Tapi yang lain tu bagaimana? Ada yang mengatakan bahawa kadang-kadang tinggal, malah ada juga yang mengatakan tidak solat. Jadi ini perkara yang perlu kita lihat. Jadi kita tidak boleh ukur keberkesanan pendidikan Islam tu dari sudut pencapaian akademik. 5A itu kita nak, tetapi tidak cukup. Mesti kita gabungkan dengan penghayatan Islam, akhlak mereka, syahsiah mereka kepada ibu bapa. Itu baru kita nampak keberkesanan pendidikan. Sebab pendidikan ni bukan setakat bagi ilmu, tapi didik maksud kita ialah kita membangunkan diri manusia, kita mendirikan diri manusia sebagai manusia yang beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kalau kita nak, apa kata orang tu, kalau 5A dalam peperiksaan, 5A jugalah dalam 5A juga dalam akhlak dia. Ni 5A dalam exam kadang-kadang tak 5A dalam ni yang merokoknya lah, yang apa namanya lagi, apa ada budak-budak yang skodangnya, skodang istilah budak tadi suka apa, yang kalau asrama fly ni bahasa terbang, fly ni istilah keluar malamnya lah, apa lagi yang berbagai-bagai lah. Yang pengalaman ini Datuk sendiri lah ya, sebagai pendidik Datuk ya, itu antara apa yang remaja kita suka lakukan. Dan bagi anda juga yang ingin sama-sama berinteraksi, boleh terus hubungi kami waktu ini di 0362051500. Di FB juga bakal kita kongsikan persoalan anda, dan menerusi SMS juga akan kita kongsikan dan raikan berkenaan dengan memugar kecemerlangan guru Islam. Bila cakap memugar ni, maksudnya kita nak kembalikan semangat ke mungkin Datuk ya. Kadang-kadang ada juga orang yang menuding jari pada guru-guru. Mungkin kita nak ambil daripada Kamal Bahari di FB kita juga, kata pelajar kelas CDE dan pemulihan tak dipedulikan. Cikgu masuk kelas acuh tak acuh, tak bertanggungjawab. Adakah ini sebenarnya persepsi ataupun apa sebenarnya Datuk? Baik, bila kita lihat perkara ni, sebenarnya pelajar-pelajar yang di hujung ni, katalah kalau hujung lah kan, istilah CDE ni bukan CDE, mungkin dia cerdik juga, tapi dia mungkin peluang tak ada, motivasi tak ada, dan sebenarnya ramai lagi yang lebih bijak. Ramai bijak. Mungkin ada juga pelajar yang masa sekolah dia lemah, dia tak cemerlang, dia mungkin periksa nombor curut je kan kalau hujung. Tapi ramai kawan saya kat dia dulu kelas C, tapi sekarang jadi doktor mana. Jadi sebenarnya isu ni isu persepsi masyarakat, dan juga mungkin juga disebabkan sistem kita yang berorientasikan pemeriksaan. Sebab bagi setengah-setengah pelajar yang kat belakang ni, mereka ni sebenarnya bukannya tak pandai, tapi mungkin minat mereka berbeza.
Sebab bagi kelas 1 dan 2, kelas A, B dan C, A, B ke pandai, dia kelas pandai, dia akademik pandai. Tapi kelas di hujung ni sebenarnya kelas yang kita katakan kelas yang kurang mahir, tapi tak sebenarnya tak pandai, tapi mungkin mahir dari sudut teknikal, mungkin dari sudut benda-benda lain yang hebat, tapi yang pandai ni akademik. Jadi sebenarnya pelajar-pelajar ni memang, sebab bila guru ni kadang ini macam ada guru yang menyampingkan, itu tak nafikan, tapi saya rasa dalam konteks pada hari ini seharusnya semua pelajar-pelajar ni kita bagi peluang yang sama, sebab mereka juga diberikan sistem yang sama. Jadi bagi pelajar-pelajar di hujung ni, kita kena cukil bakat dia. Kalau dia tak pandai akademik, secara akademik lah, mungkin dia pandai teknikal. Jadi cuma peluang-peluang itu perlu kita berikan kepada mereka. Sebab ni istilah pendemokrasian pendidikan ni satu istilah yang besar sebenarnya. Itu perlu diberikan kepada pelajar supaya pelajar itu boleh memilih bidang yang dikhususkan. Tapi kadang-kadang masalah bila tak ada juga setengah tempat ni, ataupun ni parent juga paksa budak ni masuk kelas akademik. Semua nak jadi doktor. Kata siapa dia cita-cita siapa? Kalau boleh ni kat Malaysia ni nanti semua jadi doktor gigi, engineer. Habis siapa nak jadi tukang lain. Jadi kadang-kadang kecemerlangan akademik ni tidak menjamin kecemerlangan seseorang. Kadang-kadang orang tak cemerlang masa belajar, tetapi sebabkan dia berusaha, usahawan yang berjaya, dia tidak punya akademik tapi administrasi yang tinggi, dia berjaya, usahawan yang berjaya. Jadi seharusnya juga, maknanya guru-guru di sekolah, termasuk pelajar, ibu bapa dan juga semua warga masyarakat kena fikirkan, betul, bagaimanakah kita nak menangani kumpulan pelajar yang dikelompokkan, dikatakanlah sebagai pelajar yang kurang berkemampuan. Yang saya rasa setiap orang, saya berpendapat ada kelebihan masing-masing. Jadi seharusnya guru dan juga pihak sekolah dan juga pihak Kementerian Pelajaran atau pihak pentadbir pendidikan kena memikirkan. Dan saya rasa sistem telah ada. Sebab tu ada sekolah teknikal, kalau di sekolah sekarang ni ada je peluang-peluang kerjaya, vocational sebagainya, supaya pelajar-pelajar yang lemah di belakang ni juga peluang. Lepas tu kita boleh hukum pelajar lemah ni sebab mungkin masa belajar masa dia sekolah menengah dia tak pandai. Tapi sebenarnya 5 tahun lagi dia pandai. Lagi-lagi ke lelaki. Pelajar lelaki ni dia punya ni lambat sikit. Dia punya kematangan dia lambat. Jadi masa dia kata 1, 2 dia main-main je kan. Momentum tu lambat sikit sampai. Dia kata 4, 5 main-main lagi. Pelajar perempuan ni pula dia matang awal. Bila matang awal ni dia dah fokus. Jadi kadang-kadang pelajar lambat matang, tapi kematangan itu dan kemudian akhirnya berjaya. Lepas tu ramai juga pelajar-pelajar ni berjaya selepas mereka berumur dewasa, sebab mereka melanjutkan pelajaran. Jadi saya rasa yang bagus dekat Malaysia ni, yang di mana-mana kita ada sekarang ni, kita ada peluang belajar selepas dipanggil pembelajaran yang jangka panjang. Ada OUM, Universiti Open Malaysia. Ni universiti yang berpeluang kepada pelajar yang lambat sikit tapi untuk berjaya, dan mereka sebenarnya boleh berjaya. Dan berjaya itu jangan kita ukur dari sudut kerjaya. Kalau dia berjaya jadi doktor tapi nanti cukup setahun jadi doktor, lepas tu kena tangkap polis, masuk penjara, buang masa juga, kan? Tapi kalau dia peniaga burger yang baik, yang taat kepada Allah Ta'ala, yang boleh bila mak dia sakit jumpa balik, yang boleh jaga ibu dia, yang boleh sembayangkan jenazah ibu dia, ayah dia, yang mana kita nak? Jadi adakah yang mula-mula engineer ataupun doktor yang korup, ataupun kita nak orang biasa? Tapi harapan kita nak yang cemerlang. Dia jadi doktor, jadi engineer, dia taat kepada Allah Ta'ala. Dan ini bagi saya peranan yang perlu dimainkan, bukan setakat guru tetapi juga ibu bapa. Kadang-kadang kita kesian kat cikgu, semua bagi cikgu. Kerja ibu bapa kadang lupa. Jadi gabungan di antara ibu bapa dan guru ini perlu kita laksanakan, supaya istilah bugarkan balik. Jadi cikgu ni seronok bila dia mengajar di sekolah, dibantu oleh ibu bapa. Tapi kalau cikgu mengajar kat sekolah tapi parent pula buat selamba je, condemn lagi, condemn lagi, kena sikit report kat polis, buat surat khabar, tengok-tengok banyak fitnah, akhirnya timbullah rasa cikgu ni frust. Jadi sebenarnya kerjasama di antara guru dan juga ibu bapa ni sangat penting dalam kita mewujudkan anak yang baik, dalam konteks kita nak menjadikan anak kita anak yang soleh, bertakwa kepada Allah Taala. InsyaAllah, amin. Dan bila cakap tentang itu juga sebenarnya Datuk ya, kalau kita lihat cikgu ni kerjanya agak rutin ya, Datuk ya. Kalau 10 tahun mengajar matematik lah dia ajarnya rutin, setiap hari melakukan benda perkara yang sama, kadang-kadang membosankan kita. Benda-benda ni kadang-kadang kita nak bugarkan, bagaimana yang Datuk nyatakan tadi. Dan mungkin boleh kalau kita nak perincikan sedikit tentang isu-isu yang dihadapi oleh guru dalam mendidik pelajar-pelajar ni, mungkin kadang-kadang orang tak terlalu pandang. Bagi guru-guru ni, saya yakin semua guru di Malaysia ni dari mana pun dia nak anak murid dia berjaya. Betul. Itu matlamat seorang guru. Dan saya rasa kalau ada guru yang tak nak macam itu, istilah paling mudah kata berhenti jadi guru lah kan. Tapi
Sebenarnya guru ni di mana, kalau kita nak, saya yakin semua guru-guru yang ada di tempat kita ni punya satu sikap, iaitu nak anak berjaya. Mana anak muridnya menjadi seorang yang hebat pada masa depan. Sebab itu kalau tengok di mana-mana pun biasa anak murid itu lebih berjaya daripada gurunya. Itu realiti yang kita kena terima. Baik, isu utama yang dihadapi oleh guru di sekolah ni sekarang dalam anak-anak ialah pertama isu komitmen keluarga dalam menyokong anak-anak. Saya amat prihatin perkara ni sebab gini. Sebab saya pun pernah jadi PPABG. Dan kita pun datang, saya pun pernah juga pergi program merasmikan program dipanggil Masyarakat PABG. Kita dapati komitmen keluarga dalam konteks masyarakat Islam ni, khususnya orang Melayu ni, sangat kurang dalam membantu ibu bapa di sekolah mendidik anak-anak. Saya bercontoh, ada setengah sekolah kita nak buat kelas tambahan. Kelas tambahan ni kadang-kadang kena bayar sikit. Di asrama contohnya, katakan kita bayar RM250 setahun. Kalau kita kat luar ni, satu hari tuition kalau dibangun-bangun dia nilainya sekali mahal, RM400. Satu bulan RM400. Itu untuk 5 subjek, 4 subjek je. Tapi dengan RM250 kita boleh bayar katakan setahun untuk bantu anak-anak dia. Tapi ada juga keluarga yang komplain, kata kenapa nak bayar. Ini cikgu ni kadang kerjanya bukan nak kerja. Dia kata cikgu ni kalau ikut jadual dia kerja malam. Ni kerja malam, takkanlah tak bagi sagu hati sikit pada guru untuk bantu dia datang duit minyak dia. Betul. Usaha komitmen dia masa untuk dia, untuk bantu anak-anak, beli kertas sebagainya, bantu. Tapi kalau parent yang memahami, dia tak ada masalah. Tapi ada juga parent yang tidak faham, menyebabkan guru dia merasa tertekan dengan saya nak bantu anak dia berjaya. Tetapi kadang-kadang ada juga keluarga yang membantah. Jadi ini timbul persoalan. Yang kedua, isu katakan dalam guru ni, saya kata yang menekankan soal peperiksaan. Ini suatu yang cukup besar dan insya-Allah benda akan berubah kalau PBS yang dimulakan dapat dilaksanakan sebaiknya. Tapi saya rasa ini banyak pembaruan yang perlu kita laksanakan akan datang. Perlu kita berhati-hati sebab ini sangat kritikal. Kalau orientasi peperiksaan ni biasanya guru tertekan dengan pencapaian exam, dan parent ni pula akan menekan guru. Kenapa anak saya dapat 9A? Apa yang awak buat di sekolah? Tapi kalau anaknya itu dapat 9A, berapa ramai guru yang mendapat terima kasih, penghargaan, dapat hadiah ke? Kalau anak di 9A, berapa ramai guru yang bagi katakan terima kasih cikgu, ya, saya ni tak tahu nak bagi apa cikgu, terima kasih. Berapa ramai parent macam itu yang ucap terima kasih patut balik. Dan berapa ramai pula pelajar-pelajar yang dapat 11A kat sekolah tu datang balik sekolah, bantu sekolah tu balik. Inilah tempat sekolah saya berjaya. Sepatutnya saya tolong balik. Ini yang menjadi suatu isu yang besar dalam konteks. Jadi jadi yang penting pada kita sekarang ni, guru-guru perlu diberikan kekuatan, iaitu waktu Islam kita bukakan balik supaya mereka merasa bahawa apa yang mereka lakukan ini suatu yang besar dalam Islam. Apa yang mereka buat ni suatu yang cukup penting dalam Islam. Sebab mereka ini bukan mendapat setakat gaji sebagainya, tapi yang penting ialah keikhlasan itu akan dibalas oleh Allah dengan syurga yang cukup besar. Jadi ini isu yang saya kata yang mengokong guru-guru. Yang ketiga, masalah yang berlaku dalam sekolah ni adalah masalah penghayatan akhlak. Ini suatu yang cukup besar. Kadang-kadang isu guru kan, macam mana nak mendidik anak-anak murid kita supaya akhlak yang baik. Masalah juga timbul di sekolah ajar benda baik. Saya beri contoh paling mudah, ustazah di sekolah mengajar tutup aurat. Tapi kat rumah ibu bapa tak tutup aurat. Di sekolah minta ustazah ni cukuplah semayang 5 waktu, berimam. Tapi balik rumah parent pun tak semayang. Malah ada juga parent ni tak telekung kat rumah. Jadi pelajar ni confused. So ini penghayatan ni tidak akan berlaku kalau setakat di sekolah. Betul. Dia mesti ada satu sokongan rumah. Jadi guru-guru ni akan merasa seronok, akan merasa gembira kalau mereka ini merasakan bahawa apa yang dibuat di sekolah itu akhirnya dibuat di rumah. Sebab tu kalau istilah saya, kalau saya bagi anak saya pergi sekolah, selama anak saya di mana-mana saya akan pergi beritahu kat cikgu dia, cikgu, ini anak saya serah anak saya pada cikgu, didiklah macam anak saya sendiri. Persoalan kita ialah berapa ramai ibu bapa yang berkata begitu kepada guru-guru. Betul. Disalah guru, ambil langkah cikgu, pandai-pandailah bela. Yang penting anak aku dapat 10A. Tak ada, siap. Jadi kadang-kadang cikgu dah kesian lah. Cikgu ni kalau kita tekan. Harapan ibu bapa tinggi sangat. Tapi saya rasa ibu bapa perlu membantu untuk menjadikan guru ni lebih bersemangat. Sebab tu saya sukalah kalau dapat hubungan di antara komuniti masyarakat dan juga ibu guru ni
dirapatkan. Lebih mantap lagi. Kadang-kadang nanti tengok kadang pagar sekolah jadi border pula kan, nak masuk tak boleh. Kadang pagar ni kita tak masuk tak boleh. Jadi kau tak pagar, payah pula orang masuk mencuri. Betul. Tapi kadang pagar ni betul memagar semua, memagar aktiviti sekolah dan juga masyarakat. Jadi macam mana kita nak runtuhkan pagar yang menghalang penglibatan aktif masyarakat dalam sekolah itu, kita kena fikirkan bagaimana macam itu. Janganlah nanti pakat-pakat robohkan pagar pula. Jangan pakai Ustaz nanti bagi kita pencuri masuk habis LCD kat sekolah hilang. Ni kadang LCD pun kat sekolah ada yang masuk. Siang cikgu ni kita pasang LCD hilang. Orang pencuri ni kadang-kadang dia lebih pandai. Kita pasang grill, dia lagi pun ada lagi. Siang ada cikgu ni kan. Lagi tanggungjawab cikgu juga nak jaga. Dan waktu ni kita nak naikkan rakan-rakan pendengar kita di talian, Datuk, untuk sama-sama kita kongsikan persoalan mereka di talian waktu ini di 0362051500. Kita ke pemanggil pertama waktu ini, guru dan pendidikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Cik Mak Yaakob ke? Ya, Yati. Ya, silakan soalan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak buat ada satu isu, Prof. Memang sekarang ni masalah saya rasa berlaku di rumah mak bapak sebenarnya. Ya. Jadi di sekolah pun berlaku. Sekarang ni sekolah semua ada surau. Ya. Saya pernah tanya saya, tak ramai yang sebenarnya Jumaat Zuhur di surau. Maknanya di sini cikgu pekerja sekolah pun mungkin tak pergi surau sembahyang. Dan tak digalakkan muridnya suka pun Zuhur ramai-ramai pergi surau. Lepas tu buatlah usrah sikit kan. Ya. Tapi 1-2 hadis ke. Ya. Jadi barulah masuk ke budak-budak ni hadis tentang akhlak, tengah guru dan dengan rumah macam macam. Budak-budak dia tak disampaikan hadis tentang akhlak ni. Dan kedua dia orang kata ustaz tadi, tudung kan. Zaman saya dulu 3 tahun dulu, kalau ditudung 100%, mungkin yang keluar rumah 5% dibuka. Sekarang ni saya nampak 40 ke 20% buka tudung balik, seolah diwajib di sekolah saja. Ni mak bapak apa yang buat kan. Sekarang mak bapak pentingkan makan jemaah pun tak ada, sembahyang jemaah kat rumah pun tak ada. Jadi macam mana nak didik anak-anak budaya tu ya. Kenapa dia sangat penuh, kita kawal 100%. Masuk universiti, pelajar keluar tak balik malam pun tak ada orang tahu. Jadi macam mana dia terlampau longgar sekali. Kita kena diadakan supaya universiti pun ada kawalan. Tak tolong buat saya kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Cik Mak Yaakob kita. Bagaimana tu, Datuk? Ya, terima kasih. Ini isu yang cukup menarik nanti kan. Sebab memang surau sekolah ni kita kena dijadikan sebagai pusat dakwah atau pusat one stop center di sekolah. Maknanya pusat hentian di sekolah. Surau kita ni alhamdulillah ada sekolah yang aktif, yang cukup hebat. Surau tu menjadi pusat program, especially kalau sekolah-sekolah yang berbentuk asrama penuh. Surau dia hidup. Pelajar-pelajar di surau jadi pusat pendidikan. Tapi ada juga berlaku di tengah sekolah surau ni terbiar. Sebab tu saya menekankan sebenarnya salah satu cara terbaik untuk menjadikan akhlak pelajar bagus, kita gunakan surau sekolah secara maksimum. Contohnya solat berjemaah. Maknanya guru-guru ni ataupun bersama guru besar ni, masalah guru besar dan guru ni penting ni sebab dia mesti bagi role model. Maknanya kalau pengetua ataupun guru besar sama-sama berjemaah dengan anak murid di surau, insya-Allah dia kata inilah role model terbaik. Itu cerita yang utama. Dan guru-guru pula menjadi imam, yang lelaki lah, yang perempuan jadi imam, perempuan yang terbaik pula jadi aina wadud pula kan. Jadi bagi imam berguru lelaki kena buat jadual bagaimana sepatutnya mereka bertugas sebagai imam. Jadi imam kena berikan. Jadi bukanlah kalau tiap-tiap hari lagi bagus. Kalau tak boleh tiap hari pun mungkin hari seminggu sekali ke jadikan imam. Maknanya guru kata Ustaz Ahmad, Cikgu Ali, hari kedua Cikgu Rabu. Jadi bagi-bagi supaya surau itu dijadikan pusat masyarakat. Sebab ada juga sekolah-sekolah, saya pergi juga tengok menilai sekolah-sekolah, tapi tak semua sekolah, tapi ada sekolah memang terbiar. Ada sekolah-sekolah saya tengok Allah akan tingkat pecahnya sebagainya tak terjaga. Tapi yang kita nak sekarang kita bugarkan sekolah ni, nak sekolah surau ni mesti menjadi pusat komuniti yang cukup baik. InsyaAllah ada satu kajian yang dibuat oleh pelajar bawah saya, pelajar PhD ni, yang buat kajian tentang surau sekolah ni. Dia akan mengkaji tentang baca bahasa sekolah, dia akan bentangkan. Itu kajian cukup menarik, di mana dia buat kajian bagaimanakah surau itu digunakan di sekolah-sekolah di negara kita. Surau ini pusat utama. Sebab tu kalau kita ambil zaman Rasulullah SAW bila berhijrah ni, baru berhijrah ni kan, dia pergi Mekah, dia buat apa? Dia buat Madinah buat apa? Dia buat Madinah, dia tak buat supermarket, dia tak buat kelas, dia tak buat apa, dia buat masjid. Kalau di sekolah, surau ini adalah juga masjid kepada pelajar-pelajar sekolah. Jadi saya berpandangan kalau boleh sekolah ni, surau itu perlu jadikan pusat kegiatan sekolah, dan dia mesti diketuai oleh pengetua dia atau guru besar dia. Kalau guru besar perempuan, dia jadi makmum lah, tapi dia datang sebagai berjemaah bersama dengan anak muridnya. Kalau kita bilang, kita buat kajian, berapa ramai guru-guru kita, ni nak tegur guru juga kan, parent kita tegur, pelajar kita tegur,
Cikgu pun kena tegur. Betul. Kalau tengok cikgu ni, berapa ramai cikgu-cikgu kita ni bila sembahyang Zuhur buat sembahyang di sekolah. Berapa ramai yang berjamaah di waktu asar sebelum balik. Kalau di asrama pula, berapa ratus guru-guru yang boleh berjamaah bersama anak murid di asrama. Jadi ini semua perlu kita nilai. Baik, tentang soalan kedua, universiti, betul. Saya setuju dengan Cik Kok tadi. Universiti kita ni terlalu terbuka. Sebab tu saya cadangkan universiti ni kena juga peraturan. Sebab pelajar-pelajar ni bila di asrama mereka dikawal, di universiti tak ada kawalan. Macam mana pun pelajar ni dewasa, saya rasa kena dikawal. Kita yang berumah tangga pun ada kawalan, ada undang-undang dia. Bukan boleh keluar sukati, suami ke isteri ke. Dia tak boleh keluar, kena beritahu, abang saya nak kemari. Ini kalau isteri pula, saya nak keluar sekejap bang, nak keluar cik. Bakal kena beritahu, ada peraturan. Tapi universiti tak ada. Sebab apa? Sebab tidak ada satu kawalan. Mungkin juga disebabkan mereka meyakini bahawa di universiti ni pelajar-pelajar telah dewasa. Tapi seolah-olahnya telah pandai buat keputusan. Tetapi pada masa tu dia baru umur 19 tahun. 19 tahun ni masih remaja lagi lah kan. Jadi kadang-kadang keputusan tu bergantung kepada dirinya yang tidak betul. Kalau dia ajak kawan-kawan, dia akan keluar. Jadi mungkin saya setuju dengan Cik Kamal, mungkin kita kena fikirkan bagaimanakah kita membuat kawalan di universiti. Contohnya lah, balik tak boleh lewat pukul 10 malam. Kalau nak minum ada di kafe. Ini kalau di tempat lain di KL, Kuala Lumpur, cuba tengok tengah malam, pukul 10, pukul 11. Oh, ramainya orang keluar. Ni cerita zaman saya, cerita ini pasal universiti. Ini soal pasal universiti. Sebab saya zaman saya belajar dulu, saya cukup susah nak tengok budak perempuan makan kat kafe. Dulu Dulu zaman saya. Mereka pergilah bungkus buat balik kafe tu, beli kat kafe, buang kat asrama. Tapi sekarang pukul 12 malam, budak perempuan, pelajar perempuan pergi naik motor, naik kereta, minum kedai mamak tengah malam. Macam mana ni kata keadaan. Jadi adakah budaya telah berubah, ataupun mungkin mereka ni sebenarnya tidak mendapat satu didikan yang sempurna bahawa kalau orang perempuan, bila betul lah saya kata boleh keluar malam, tapi kalau saya tanya mungkin dengan mahram ataupun dengan ramai-ramai. Tapi kalau 4-5 orang lelaki perempuan bergelak-gelak ketawa, yang sedihnya ada juga yang merokok lagi tengah malam, siang rokok, so pengasuh tengok bola, tengok bola sepak dekat kedai mamak bersama-sama tanpa ada segala silu. Jadi kata apakah ini suatu suasana dah berubah negara kita. Jadi ini saya rasa perlu dikawal. Saya setuju dengan Cik Yaakob, kalau boleh kita fikirkan, mungkin tidak strict lah macam sekolah, tetapi ada peraturan bahawa pelajar-pelajar universiti pun mungkin ada kuasakan kena balik asrama sebelum pukul 10 malam. 10 malam jangan keluar, tidurlah kat luar, ataupun ambil tindakan disiplin. Ini saya rasa mungkinlah sekurang-kurangnya sebagai satu prevention, sebagai satu kaedah untuk mengurangkan masalah disiplin di kalangan pelajar. Wallahualam. Itu dia mekanismenya, kita perlu fikirkan ya. Kadang-kadang mungkin takut pada ibu bapa, tapi ibu bapa pun jauh ya, tak nampak di depan mata. Dan waktu ini kita nak naikkan lagi rakan pendengar kita di talian, bertalian arus sebenarnya di talian waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggil seterusnya siapa di sana? Bersedia rakan pendengar? Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya Hana daripada Bukit Beruntung. Ya, Puan Hana silakan. Saya nak bagi cadangan lah tentang sekolah ni kan. Boleh, tentang parent dengan pelajar ni. Apa kata kalau kita buat satu program motivasi keibu-bapaan dengan parent. Dalam program motivasi tu kita akan panggil satu penceramah lah yang yang bagi penerangan tentang parent dengan ibu bapa dengan guru-guru. Lepas tu kita adakan satu aktiviti. Contohnya kita boleh buat pada hari Sabtu. Hari Minggu ya. Boleh. Terima kasih Puan Hana atas cadangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya juga ramai sebenarnya, banyak juga yang pernah melakukan perkara-perkara ini. Ya, mungkin ada ulasan daripada Dr. sendiri. Ni Naji, ini satu program menarik yang perlu kita buat. Kita kadang-kadang sebelum kahwin kita ada kursus perkahwinan. Betul. Bab tu dipandai bab kahwin sebelum kahwin. Tapi yang masalahnya pasca perkahwinan ni yang banyak miss, yang banyak tertinggal. Sebab masa dia kahwin tu dia belajar masa nak kahwin, tapi bagaimana dia nak mendidik anak tu tak ada. Jadi program begini boleh dibuat secara santai. Saya setuju dengan program Puan Hana tadi. Kita panggil keluarga, cikgu, parent, kita buat satu, kita panggil hari keluarga. Saya tak pastilah kat Malaysia ni berapa banyak sekolah ni yang buat hari keluarga bersama, sekolah bersama dengan ibu bapa. Ini suatu yang besar sebenarnya. Nampak simple. Hari keluarga maknanya semua keluarga datang bersama guru-guru meraihkan
pelajar-pelajar dan mereka ada program bersama-sama. Jadi hari keluarga sekolah. Yang ini suatu benda yang cukup besar yang boleh kita laksanakan. Nampak simple tetapi impact dia besar. Sebab parent boleh masuk sekolah, jumpa cikgu, kita kenal siapa yang mengajar anak jumpa anaknya sambil bersembang secara santai, dan kita isi pula dengan program slot bagaimana kita berkongsi pengalaman, bagaimana ibu bapa boleh bantu sekolah, sekolah boleh bantu ibu bapa, dan pelajar boleh bantu sekolah. Jadi saya rasa cadangan Puhanan cukup baik. Dan kita boleh laksanakan. Mungkin tak perlulah katakan kalau boleh buat setahun sekali pun, 2 kali pun dah cukup cantik. Di mana ibu bapa ni dapat datang ke sekolah bukan sekadar untuk hantar anak bayar yuran atau sebagainya atau hantar, tapi datang ke sekolah bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan guru, kenal siapa cikgu dia, kenal siapa ibu bapa dan kenal anak keluarga. Lepas tu saya cukup menarik kalau zaman dulu kan, kalau cikgu ni dia kenal semua ahli keluarga dia. Betul. Tapi sekarang ni daripada kakak sampai ke adik dia kenal semua. Jadi ini suatu yang perlu kita kembalikan semula, nostalgia lama yang baik. Jadi pandangan saya boleh sangat, ini program yang baik. Kalau boleh kita laksanakan begini, Nayati, saya ingat cukup menarik kita laksanakan. Ini kata ini satu cara nak pecahkan pagar itu. Bukan pagar rubuh itu jangan. Ini memecahkan benteng di antara bagaimana sekolah itu boleh bersama dengan masyarakat bersekolah. Akhirnya guru akan seronok ni, bila seronok dia, cikgu ni bila ada motivasi dia seronok. Betul. Dia gembira. Betul. Tak adalah cikgu lagi yang baca novel kat sekolah. Dia baca novel. Dia dalam mengajar baca novel. Baca novel ni kat rumah boleh baca. Katakan baca novel habis satu buku, baca Quran berapa banyak baca. Ni juga bukan tak boleh baca novel, tapi ada masa ni kadang-kadang masa sekolah. Tapi tak semua cikgu lah ni, ada segelintir cikgu yang mungkin yang dah tak tahu tepu ke sebagainya. Jadi sebenarnya kalau cikgu ni merasakan bahawa dirinya itu dihargai, dirinya itu sangat diperlukan masyarakat, dia motivasi meningkat, dan itulah yang saya rasa dapat memugarkan kecemerlangan guru Islam, dan akhirnya mereka akan melaksanakan tugas sebaiknya dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Dan mungkin juga dengan cara ini anak-anak murid ni dapat jaga sikap dia, sebab tahu kat kepala otak dia rasa ni guru ni kenal pada ibu bapa mereka, Datuk. Dan waktu ini kita nak raikan juga bila cakap tentang itu juga daripada Ahmad Farid di FB kita, Datuk, dia kata apa pandangan Datuk tentang sistem pendidikan hari ini, KSSR, PBS yang membebankan guru. Macam mana nak cemerlang dalam pelajaran kalau guru terasa terbeban, Datuk? Baik, ini isu yang perlu kita hadapi. KSSR dan PBS ni suatu sistem baru dalam sistem kebangsaan, dan secara prinsipnya ia baik. Baik maksud dia kita boleh membantu guru-guru dalam melarikan diri ataupun melarikan sistem, dapat bukan melarikan diri, segala istilah dapat menjadikan sistem kita ni tidak berorientasikan peperiksaan. Dan bila baru ni sebenarnya banyak yang perlu kita tengok, yang kita perlu mantapkan. Kelemahan-kelemahan yang ada tu kita perbaiki. Contohnya PBS ni memerlukan satu penilaian cukup besar dalam sistem kita, sebab dia memerlukan cikgu yang memberikan secara teliti markah-markah ataupun band-band yang diberikan kepada pelajar. Ini memerlukan masa yang panjang. Sebab itu pada pandangan saya lah, kalau boleh PBS ni dilaksanakan dengan dibantu oleh orang lain. Orang lain maksud dia mungkin pihak Kementerian Pelajaran boleh melantik guru-guru data ataupun pegawai data yang khusus untuk memasukkan data saja. Bukan guru masuk. Cikgu nilai yang masukkan orang lain. Itu yang pertama, pegawai data. Yang kedua, kita juga boleh mencadangkan kalau dalam pendidikan khas dia dipanggil ada guru yang membantu. Dia panggil pembantu guru yang membantu guru, iaitu mana mereka pelajar khas ni ada guru yang ada pegawai yang membantu guru-guru dalam kelas. Begitu juga PBS. Saya cadangkan kalau boleh lantiklah pembantu pendidik dalam sistem ini. Nanti kalau khas PDM. PDM ni yang membantulah, maknanya dia membantu guru-guru lah yang untuk mereka dalam kelas sebagainya. Jadi kalau guru-guru ni ada, maka bebanan cikgu itu akan kurang. Jadi mereka akan sama-sama melaksanakan tugas. Jadi sistem yang kita ada ni idea dia bagus, tetapi kena mantapkan. Betul. Mantap dengan nilai yang lebih bagus, iaitu guru-guru ni perlu dibantu oleh orang lain. Sebab bila kita sistem baru, maka kita pun kena tambah bahan baru. Nak sesuaikan kalau analogi, kalau kita dah beli kereta Ferrari, maknanya kita pun kena ada garaj Ferrari. Kalau kita dah beli kereta Lamborghini, kita mahal tu, kita pun kena prepare lah. Tak boleh Lamborghini parking kat luar pagar, tak ada Porsche sebagainya, duit pun kena cukup. Jadi sama juga analogi. Jadi kalau kita sistem kita bagus, maknanya PBS ni suatu sistem yang baik, iaitu alternatif daripada sistem peperiksaan. Jadi bagus, tetapi kita kena mantapkan. Maknanya ada 3 perkara. Maknanya kena tambah pegawai,
kena tambah guru, dan yang paling penting ialah latihan. Dan latihan ini perlu diberikan kepada guru-guru supaya mereka memahami bahawa sebenarnya PBS ni baik untuk dilaksanakan bagi menilai pelajar daripada apa yang mereka lakukan daripada sekecil-kecilnya sampailah sebesar-besarnya. Jadi ini bagus. Maknanya kita tak bertutur peperiksaan. Tetapi mereka perlu diberi latihan. Sebab tu saya berpandangan latihan perlu diberikan, tenaga perlu ditambah, fizikal kena cukupkan. Jadi ini perlu bagi memastikan PBS yang mempunyai idea yang cukup bagus ini dapat dilaksanakan dengan sebaiknya oleh guru-guru. Sebab kalau tanpa latihan, macam sekali lah saya bawa kereta buruk kan, protol kan, kita kecil lama orang tua kan, bawa kereta lah, kereta tiba-tiba tukar kereta mahal. Apa kereta mahal ni? Katalah kereta baru, tak pernah bawa kereta sport, bawa kereta sport, tekan minyak je babas. Jadi tak ada latihan. Ataupun bawa kapal terbang kan, canggih sangat. Jadi sama juga. Jadi kata kalau guru yang lama ini perlu diberikan latihan secukupnya bagi memastikan mereka itu boleh memandu kereta dengan betul. Kalau kita pindah dalam konteks PBS, maka guru ini boleh memandu PBS dan melaksanakan PBS dengan betul. Itu latihan penting. Yang betul-betul persiapan sebagainya. Dan selain itu yang penting juga, bukan guru, parent pun kena faham, keluarga pun kena faham. Mereka sebenarnya patut saling membantu guru untuk memastikan PBS yang punya matlamat baik ini dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Betul. Bila cakap keluarga tu, adakah keluarga guru tersebut ataupun keluarga pada anak murid sebenarnya? Saya rasa keluarga guru pun kena faham, keluarga anak murid pun faham. Jadi semua keluarga. Jadi keluarga anak murid ni paling penting, sebab mereka bagi saya yang patutnya membantu guru melaksanakan tugas. Sebab kalau tanpa guru, siapalah anak kita. Betul. Iaitu yang penting bagi kita, guru-guru perlu dibantu dalam melaksanakan PBS ni. Ini pandangan peribadi saya. Dan satu lagi istilah juga tentang PNP, kaedah PNP Kalau boleh kita nak berikan sedikit pencerahan berkenaan PNP ni, bagaimana dia boleh membantu menarik perhatian pelajar dalam kita nak menghayati ajaran Islam itu sendiri, Datuk. Baik, ini satu kaedah baru yang perlu kita ambil, sebab dalam zaman sekarang ni dia terlalu cepat teknologi. Bagi guru-guru yang kreatif, dia boleh menggunakan teknologi media baru seperti Facebook, blog, Twitter ni sebagai bahan pengajaran. Kalau kita tidak menggunakan media baru, kita tak boleh kejar anak murid kita sekarang ni. Kalau katalah cikgu ni tak ada Facebook, alamak, kata koman cikgu ni kan. Kadang-kadang budak ni lebih suka dia bercakap dengan cikgu dengan melalui Facebook. Ini pelajar sekarang, dulu mungkin tak ada, tapi inilah realiti berlaku. Jadi pada pandangan saya, guru-guru ni perlu didedahkan dengan kaedah baru yang sesuai dengan keperluan semasa pelajar. Contoh paling mudah, katakan lawatan. Kalau lawatan, kaedah lawatan yang kita ada ni, saya dulu pergi lawatan, tapi pergi lawat sajalah. Tengok apa, pergi zoo negara, tengok Ipoh, tengok zirafah, balik kan. Tapi kita ada tak modul? Lawatan tu berdasarkan kepada, contohnya dalam sukatan kita pendidikan Islam. Kalau kita belajar Islam, apakah subjek yang kita nak ambil, tajuk yang kita masukkan dalam modul tu? Jadi kita buat kaedah baru, iaitu kaedah berasaskan lawatan. Satu lagi, dalam pendidikan Islam ni saya suka tengok masjid. Masjid ni tempat yang bagus untuk belajar, tapi berapa ramai guru kita yang boleh menggunakan masjid itu sebagai pusat pembelajaran. Ini satu bentuk yang baru. Satu lagi, kalau kita ambil teknologi baru dalam pendidikan ni, kita gunakan kooperatif ni, pembelajaran kooperatif yang sesuai untuk setengah mata pelajaran ataupun mungkin tidak, ataupun pelajar. Jadi adakah guru memahami? Jadi sebenarnya kalau guru-guru ini didedahkan dengan kaedah-kaedah baru, saya yakin bahawa guru ini dapat melaksanakan. Dan saya tahu bahawa guru-guru kita sangat kreatif. Betul. Sangat kreatif. Tetapi kadang kreativiti itu tidak ditonjolkan dalam masyarakat, disimpan saja. Jadi bagi saya, guru ni perlu packagekan dia dalam bentuk modul dan kena kongsi bersama. Dalam guru-guru kita, saya ada model A berkesan, maka kita kena sebarkan ilmu ini kepada guru lain. Maka nak sebar macam mana? Mesti ada satu modul, dan modul ini perlu dibina dan guru yang boleh tengok kongsi bersama. Ini suatu cara bagaimana kita nak berkongsi kaedah. Sebab saya yakin guru-guru kita sangat kreatif dalam PMP, tetapi malangnya mereka tidak kongsi pengalaman itu bersama. Dan kalau kita boleh kongsi bersama, saya yakin bahawa guru-guru akan kreatif. Waktu saya harap akan datang ni mungkin kita buat satu sistem yang dibuat oleh pihak kerajaan sebagainya, supaya mereka cikgu ni boleh kumpulkan semua maklumat itu dalam satu sistem di mana orang boleh download secara percuma. Dan kena anggap ni jangan jadikan sebagai hak milik cipta tu, payahlah. Itu kalau tu tak jadi
tak jadi Islam lah. Kata dalam Islam ni kita berlingkungan oleh ayah akan sampaikan satu ayat. Jadi kalau kita ambil konteks pendidikan, mana ilmu ni kena sebar-sebarkan. Kalau kita jadi package-kan hak royalty tu makna rugi lah dari sudut pahala. Tapi kalau ilmu tu baik dan orang itu gunakan oleh guru lain dan ikat menjadi amal jariah, insya-Allah dia akan menjadi satu cukup besar kita. InsyaAllah. Itu dia kata boleh tubuhkan satu komuniti guru Datuk ya. Dan bila menyentuh tentang media baru juga ya, kadang-kadang bila nak memugarkan kecemerlangan guru ni, kadang-kadang kita gunakan media seperti Facebook dan sebagainya. Ini Datuk mungkin nak minta pandangan daripada Datuk sendiri ya. Kadang-kadang kita terlepas pandang guru-guru ni menggunakan FB dan anak murid juga menggunakan FB yang sama. Kadang-kadang menimbulkan rasa kurang hormat anak murid kepada guru. Apa pandangan Datuk? Ya. Sebab gini, kadang-kadang dalam ni FB ni kadang-kadang dia ada sopan dan sebagainya. Kadang-kadang dia pelajar-pelajar ni ataupun remaja ni dia bercakap dengan guru kadang guna bahasa macam kawan-kawan dia. Tapi bila cakap dengan FB ni pula tak boleh kata panjang-panjang kan. Sesungguhnya saya nak bercakap dengan tuan guru boleh. Itu tak boleh juga kan. Jadi saya rasa guru-guru ni pun kena berikan suatu kaedah cara. Dengan anak murid ni kena boleh check dengan mereka. Boleh check dalam kita punya Facebook tu, bercakap dengan dia. Tetapi kita kena ada adab dan sebagainya. Adab sama juga. Mana pelajar ni masih juga boleh, masih perlu didik dengan adab kepada guru. Jadi guru ni kena bagi peraturan lah. InsyaAllah kalau bercakap dengan cikgu ni, guna bahasa yang baik, jangan guna bahasa-bahasa yang tak faham, pendek-pendek, kasar sebagainya. Sebab cikgu ni pula dia guru. Jadi boleh gunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan mereka, tetapi kena dengan konteknya. Contohnya lah, kalau cikgu ni boleh buat gambar smiley tu kan, biasa pandai cikgu buat smiley. Lagi kalau macam cikgu yang 45 tahun pandai smiley, saya pernah buat, pandai ya ustaz buat smiley, ustaz belajar kat mana? Kata ingat kita kembang sangat ke kan? Jadi kadang-kadang kita share. Tapi dalam konteks ni bagi saya, guru ni sebenarnya kena memberi peraturan, kena ajar adab berFacebook. Ni mungkin adab berFacebook, adab berTwitter. Sebab kadang-kadang pelajar ni dia mungkin tak boleh beza di antara guru dan juga kawan-kawan. Cakap dengan kawan lain, cakap dengan guru lain, cakap dengan keluarga lain. Tapi pelajar ni perlu diajar. Sini saya rasa mungkin dalam kaedah ni mungkin kita buat satu kaedah adab berFacebook sama guru. Itu mungkin kita kena ajar kepada anak murid. Dan saya tak ada masalah untuk berFacebook dengan anak murid, tetapi ada batasannya lah. Mungkin itu dapat. Dan kadang-kadang lebih mudah bagi nasihat anak murid lalu Facebook. Sebab rasa kebersamaan dia, bersamaan dia kata macam kita ni setara lah. Dia lebih mudah macam geng kan. So kadang-kadang dia boleh pula masuk memberi maklumat. Jadi kadang-kadang kita gunakan mekanisme yang ada ni sebagai medan dakwah. Saya pergi di Singapura nanti, ada bagusnya saya pergi jumpa dengan masjid di Singapura. Dai dia, asatizah dia cerita pada saya, dia setiap malam dia memperuntukkan masa lebih kurang 2 jam hingga 3 jam untuk melayan anak muridnya dalam Facebook. Itu medan dakwah dia. Dia malam dia kata saya online pukul 9 sampai pukul 9 malam. So anak murid dia akan check dengan dia. So dia akan layan anak murid dia. Itu satu bidang dakwah. Sebab saya rasa Facebook ni kita boleh guna sebaik mungkin untuk bidang dakwah. Betul. Tapi kalau salah guna pun boleh juga. Jadi kita guna yang terbaik. Jadi kalau guru ni boleh memaksimalkan penggunaan Facebook, insya-Allah dia akan jadi bidang terbaik. Dan saya pun kadang ajar anak murid saya di UKM pun pakai Facebook. Pakai Facebook kan. Senang cik anak bagi tahu. Tapi setakat ni anak murid saya mungkin orang dewasa kan ataupun, tapi mudah kita, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Baik. Dia pun cakap. Itu dapat banyak bantu kita. Ya, kan daripada kadang-kadang berjumpa ni malu kan. Malu cakap. Kadang dia malu nak cakap. Jadi kadang dia cakap tu dia terbatas. Dalam kita pun boleh bantu mereka melalui cara yang lain. Cuma perlu dikawal ya. Dan mungkin sebagai soalan terakhir daripada saya juga, mungkin sebagai kesimpulan juga untuk tajuk kita tentang memugar kecemerlangan guru Islam ini, bagaimana sebenarnya kita nak memugar guru-guru Islam kita ni dalam usaha kita nak bangunkan satu generasi yang unggul di masa akan datang ni, Datuk? Sebenarnya kalau kita nak cerita memugarkan guru ni, kita balik kepada konsep dakwah. Sebab itu saya berpandangan dalam konteks ini, untuk memugarkan guru ini, mereka perlu melihat tugas guru ni sebagai da'i, sebagai pendakwah. Kalau mereka tidak melihat tugas guru sebagai da'i, dia tak terbugar lah. Maksud dia akan tenggelam terus. Sebab kalau bugar ni, dia mesti melihat bahawa tugas yang dilaksanakan tugas dakwah mulia, murni. Allah suka, Allah akan bagi pembalasan yang baik, Allah akan merasakan satu benda yang betul. Dan ini akan menjadikan mereka bekerja itu kerana Allah SWT. Dan mereka yakin apa yang mereka buat itu akan dibalas oleh Allah dengan sebaik mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena kemaskan
personality guru. Makna guru ni sebagai role model di sekolah. Makna image dan status guru itu perlu kita tingkatkan. Makna guru itu perlu mempunyai personality yang positif, yang boleh menjadi role model. Akhlak dia, kelakuan dia, tingkah laku dia, kereta dia, pakaian dia, motosikal dia. Ni jangan pergi pasar malam pakai baju ada gambar apa, Justin Bieber kan. Jadi ini pakai seluar string sebagainya kan. Jadi budak pun confused kan. Pergi sekolah kadang-kadang pakai macam artis sekolah jadi fashion. Jadi dia tak baik. Itu personality. Jadi guru ni perlu ada personality yang positif. Yang ketiga, kita kena ada motivasi dalam mengajar. Masa mengajar, kita tunjukkan kita mengajar. Lepas tu janganlah masa mengajar kita sempat tengok buka handphone, apalagi main Facebook. Tengah mengajar tu saya nak update sikit. Nak like tak boleh gitu kan. Ataupun tengok baca novel ke. Tengah-tengah asyik novel dia baca. Ni akhirnya kita tak bagus. Jadi guru pelajar ni sentiasa tengok kita daripada kaki kita sampailah hujung rambut kita. Jadi apa yang kita buat itu kena tunjuk yang positif. Kita kena bermotivasi mengajar. Dan yang terakhir nanti untuk menjadikan guru kita mestilah menguasai kemahiran pengajaran pembelajaran. Jadi untuk menjadikan guru yang bagus, maka mereka ada kaedah mengajar yang betul. Jadi ini perlu latihan. Itu saya sarankan. Jadi untuk memegang guru bukan setakat guru saja, tetapi pihak berkepentingan. Contohnya sekolah, Kementerian Pelajaran, pejabat pemerintah daerah, Majlis Agama Islam Negeri, sebagainya, kena memberikan latihan secukupnya kepada guru supaya guru-guru ini mempunyai kemahiran yang mencukupi untuk mereka mengajar dengan baik di dalam kelas. Dan insya-Allah kalau empat perkara ni, insya-Allah guru akan terbugar dan akhirnya mereka akan merasakan bahawa kerja sebagai kerja dakwah dan insya-Allah dia akan mendapat sebaiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah itu doa